warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mengupas kes penyebaran berita palsu Lokman Nur Adam semasa pandemik COVID-19 dan berkaitan vaksinasi di media sosial. Pengenalan. Undang-Undang Komunikasi ialah amalan undang-undang yang berkaitan dengan pertukaran maklumat menggunakan teknologi serta melibatkan peraturan dan penggunaan telekomunikasi elektronik seperti radio, televisyen, internet dan media sosial. Perundangan ini telah melibatkan penciptaan peraturan dan dasar mengawal penggunaan teknologi. Antara salah laku yang berkaitan komunikasi dan penggunaan internet adalah penyebaran berita palsu. Kajian terbaru mentakrifkan berita palsu sebagai artikel berita yang sengaja dan boleh disahkan palsu dan boleh mengelirukan pembaca. Matlamat penulisan ini adalah untuk mengkaji isu berita palsu di media sosial, kesan penyebarannya, kewujudan undang-undang komunikasi di Malaysia dan sejauh mana keberkesanan penguatkuasaannya ke atas isu penyebaran berita palsu di media sosial. Dalam kajian ini, kes penyebaran berita palsu melibatkan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Nur Adam akan dikupas membandangkan kes tersebut telah dibicarakan di mahkamah di bawah Seksyen 4/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 memandangkan negara berdepan darurat besar yang mengancam keselamatan, kestabilan ekonomi dan ketenteraman awam ekoran pandemik COVID-19. Disebabkan kesalahan tersebut, Lokman telah didakwa di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 Warta Kerajaan Persekutuan memandangkan beliau melakukan kesalahan tersebut ketika negara dalam tempoh darurat akibat pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, selepas mendengar rayuan pihak pembelaan, hakim telah membenarkan beliau diikat jamin sebanyak RM20,000 Malaysia. Implikasi daripada kes penyebaran berita palsu oleh Lokman menunjukkan bahawa Undang-Undang Komunikasi, khususnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 amat diperlukan bagi membendung dan mengambil tindakan kepada pihak yang menyebarkan berita palsu. Salah laku undang-undang yang pertama adalah penyebaran maklumat di media sosial oleh golongan bukan wartawan. Golongan bukan wartawan ini telah menyebarkan berita yang tidak benar mengenai program vaksinasi yang dijalankan oleh kerajaan. Yang kedua adalah sabotaj. Tindakan Lokman Nur dalam menyebarkan berita yang tidak benar mengenai program vaksinasi yang dijalankan oleh kerajaan menyebabkan orang awam menjadi bimbang dan mengurangkan keyakinan mereka terhadap usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Yang ketiga adalah mencetuskan kebimbangan orang awam. Tindakan Lokman Nur telah menyebabkan orang awam bimbang untuk turut serta dalam program vaksinasi yang diperkenalkan oleh kerajaan. Maklumat yang tidak sahih berkaitan dengan vaksin tersebar di media sosial yang menimbulkan kebimbangan Kementerian Kesihatan dan menyebabkan golongan ini terang-terangan mempengaruhi orang awam menolak vaksin dengan fahaman yang salah melalui penyebaran maklumat yang tidak sahih. Kesan penyebaran berita palsu yang pertama adalah mencetuskan kontroversi dan menjejaskan ketenteraman awam. Dengan berbuat demikian, kita telah merumitkan masalah sedia ada melalui penyebaran fitnah yang akan mengakibatkan ketakutan dan menambah kegelisahan orang ramai. Penyebaran berita palsu ini akan menyebabkan impak negatif kepada minda masyarakat yang menyebabkan mereka mudah panik dan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian. Yang kedua adalah berita palsu boleh menyebabkan pendapat umum yang salah yang seterusnya menyebabkan kemudaratan sosial. Ini boleh membawa kepada penggunaan kata-kata kebencian, hasutan atau menggunakan keganasan terhadap mana-mana kumpulan yang dianggap sebagai pembawa wabak ini seperti menyalahkan orang China, kumpulan tabligh, migran dan pelarian. Kesan penyebaran berita palsu yang seterusnya adalah pembentukan memori palsu. Sesungguhnya usaha memerangi COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak demi mengurangkan penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat yang berupaya mengelirukan rakyat serta mempengaruhi pemikiran supaya bertindak atas kekeliruan maklumat dan ilmu. Hal ini menyebabkan orang ramai menolak program vaksinasi yang telah dijalankan oleh kerajaan. Kewajaran hukuman. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta 588. Bidang kuasa akta ini terhad kepada perkhidmatan dan aktiviti rangkaian sahaja. Akta 588 telah diluluskan untuk memenuhi keperluan untuk mengawal selia industri komunikasi dan multimedia yang semakin menumpuk.
Dua peruntukan di bawah Akta 588 telah kerap digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap sebarang penciptaan atau penyebaran berita palsu dalam talian, iaitu Seksyen 211 dan Seksyen 233. Seksyen 211 Akta 588 mengenal pasti berita palsu di bawah pengkategorian luas yang dikenali sebagai kandungan yang menyinggung perasaan. Seksyen 233 Akta 588 kesalahan seterusnya bagi penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian untuk tujuan antara lain komunikasi kandungan palsu. Seseorang boleh dihukum denda maksimum RM5,000 Malaysia, RM50,000 Malaysia atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 211 atau Seksyen 233 Akta 588. Ordinan Darurat Kuasa Perlu Nombor 2 2021 Warta Kerajaan Persekutuan. Ordinan Darurat Kuasa Perlu Nombor 2 2021 membenarkan kerajaan mendakwa sesiapa sahaja yang menyebarkan maklumat salah tentang COVID-19 atau darurat semata-mata untuk menegakkan kedaulatan undang-undang. Ordinan Darurat Kuasa Perlu Nombor 2 2021 mentakrifkan berita palsu sebagai berita atau maklumat yang ada atau sebahagiannya palsu berkaitan COVID-19 atau pengisytiharaan darurat, dan sesiapa yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda sehingga RM100,000 Malaysia atau kedua-duanya, dan tidak lebih daripada RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan dengan sabitan. Kesimpulannya, undang-undang komunikasi diperlukan di mana-mana negara bagi mengawal penggunaan teknologi sama ada di peringkat individu maupun organisasi. Isu melibatkan penggunaan internet sangat banyak berlaku sehingga menyebabkan masalah sosial dan boleh menjejaskan ketenteraman awam. Contohnya, penyebaran berita palsu. Berita palsu bukan sahaja dapat mencetuskan kebimbangan, panik dan perubahan tingkah laku sosial, malah menjejaskan imej negara. Dalam kes Lokman Nur Adam, beliau telah memuat naik hantaran yang mengandungi berita palsu berhubung penularan virus COVID-19 disebabkan kemasukan warga India dan juga kematian pegawai polis disebabkan vaksinasi COVID-19. Kedua-dua hantaran tersebut telah menyebabkan orang ramai panik dan bimbang dengan tahap keselamatan mereka. Ini telah menjejaskan tingkah laku dan mentaliti masyarakat terhadap kesihatan awam. Hukuman yang tegas dan berat wajar dikenakan disebabkan kesan buruk penyebaran berita palsu menyebabkan pendapat umum yang salah, yang seterusnya menyebabkan kemudaratan sosial, mencetuskan kontroversi dan menjejaskan reputasi orang lain sehingga mencetuskan panik dan menjejaskan ketenteraman sosial. Sekian, terima kasih.